tengah pusing-pusing lagi tu. Okay, Assalamualaikum everyone. So we start with our next lecture number 8. So it's about spatial analysis. So actually it's quite similar like lecture number 7 just now. This one is based on query analysis, but when we talk about spatial analysis, apa bezanya? When we talk about query analysis just now, query analysis tu dia identify line, dia identify map, dia identify line, area, polygon, point. Tapi kalau untuk spatial, apa yang saya cakap tempoh hari kalau when we talk about spatial ni apa? Alhamdulillah. Ada coordinates. Yes. Thank you Adila. So when we talk about spatial ni, dia unik dia dalam GIS, dia koordinat. So dia berkaitan dengan analisa terhadap koordinat. So kita tahu kalau macam koordinat sekian-sekian location mana, so kita identify melalui koordinat. So kalau kamu tengok dalam lab yang ke berapa yang itu saya ada tunjuk yang mana kita dapat koordinat X dengan Y lah untuk kampung tradisi kan, kampung tradisi punya data. So yang tu dia matlamat dia tu identify what we call as a spatial analysis lah, spatial analysis. So kita identify dia learning outcome, analysis or modeling, through this one we can from the ni lah spatial analysis tu kita boleh buat analysis boleh, kita boleh buat modeling, kita pun boleh buat vector GIS, raster GIS and also the GIS graphical geographical analysis procedure for that one for this spatial analysis. Okay, so perbezaan the map analysis and modeling, what distinguish a GIS from other. So if you look the distinguish perbezaan GIS from other type of information daripada segala lain yang informasi adalah dia punya spatial. Dia ada GIS, dia ada what we call as coordinates. Yang lain lah, kalau kamu cerita yang lain, tahulah kalau macam AutoCAD ke, apa lagi software. Kalau construction tu apa yang terkini ni, kita guna apa nama? Abacus. Apa dia? Abacus. Abacus. Saya pun jarang dengar juga. So ada yang latest lah, yang terbaru, yang tu lah yang sebelum ni yang saya pernah masuk yang program latihan untuk construction ni, apa software dia tak ingat. Adalah yang dipanggil, yang tu pun dia tak ada special, tak ada makna koordinat lah. Mungkin ada juga yang terbaru ni lah, macam saya tengok ada juga macam software AutoCAD yang digabungkan dengan GIS. Dia maknanya kita buat macam plan rumah, tapi dia tengok juga dia punya what is the task, matlamat dia. Macam kalau kita nak buat setakat nak buat rumah je, tapi tak perlulah kita nak letak koordinat kan, tepi-tepi tu. Unless kalau kita nak identify melalui distance, jadi kita perlu koordinat, it's okay. So kita nak tengok juga, kalau kata GIS ni yang sebenarnya dia betul yang besar. Kalau betul yang besar tu, barulah kita boleh identify. Mostly dia punya koordinat tu memainkan peranan yang agak penting. So kat sini boleh kita ceritakan lah map analysis dengan modeling ni dia ada perbezaan juga. Kalau macam map analysis sahaja, kalau analisis sahaja ni dia cerita pasal apa ni, analisis sahaja ni dia cerita pasal process to resolve. Process to resolve. Tapi kalau kita tengok modeling ni, process to put together the expression. So dia ada beza macam process to resolve dia macam nak selesaikan saja. Contoh untuk analisis ni, saya bagi contoh lah, macam contoh kamu dapat traffic volume daripada fieldwork kan, ataupun traffic speed. Yang kamu dapat, kamu tembak, dapat speed punya vehicle tu, for example 100 vehicle ataupun 1 hour tu. So yang mana satu, kalau kata 1 hour pun dapat tiba-tiba dapat 1-2 kereta je, kita terpaksa tambah lah sampai 100 vehicle. So anda kalau dalam 1 hour tu kita dapat 100 vehicle,
So kita antara mana satu lah, kita stop lah. Jadi once for example kita dapat 100 vehicles punya speed. So process to resolve ni mana kita gunakan dalam Excel, kita nak dapat dia punya cumulative frequency, lepas kita nak dapat traffic speed, dia punya mean speed. Itu saja. Tapi kalau untuk modeling, daripada sinilah daripada mean speed semua tu, daripada mana data-data result yang banyak tu, daripada situ kita boleh create equation. Once kalau kita create equation, itu dah melibatkan modeling. Itu beza dia. Mana modeling ni dia hasil daripada keseluruhan analisis lah. Daripada keseluruhan analisis yang begitu banyak, lepas tu yang boleh meyakinkan kita. Daripada situ kita boleh terbitkan formula macam mana Einstein buat lah. So masa dulu tu Einstein tu dia buat tu, dia tak ada papan hitam, dia tak ada papan hitam dia lah. Dia tak ada laptop, dia tak ada komputer lah, senang cerita. Dia tak ada komputer, dia tak ada software yang nak memudahkan, dia tak ada calculator. So apa yang dia ada, dia punya, nak cerita dia punya brain lah. Dia punya otak tu yang disebut sebagai gifted. So daripada situ dia gunakan papan hitam dia. Daripada situ dia macam seolah-olahnya apa yang kita buat dekat dalam aplikasi contoh MATLAB ke apa, yang tu ada kat dalam otak dia tu. Boleh dia identify, dia calculate pun sendiri. So during that time it's called as a genius lah, genius. Itu yang Tuhan anugerahkan lah. Jadi berbalik semula pada tadi lah. So maknanya analisis tu dia cuma dapat data, so dia daripada tu kita analyze. So yang mana satu mean speed, tapi yang tu dia awal lah. So daripada himpunan semua, contoh data mean speed daripada negeri Selangor, so mean speed daripada negeri Kelantan, daripada negeri Terengganu, daripada Sabah, Sarawak, semualah negeri. Jadi kita gabungkan, kita identify, daripada situ kita boleh buat some equation. So daripada situlah kita boleh terbit, dan itu disebut sebagai modeling. Faham beza antara analysis versus modeling. So yang ni pula dia cakap analysis ni product, the theory is product of analysis. Betul lah. So daripada analysis yang kita buat banyak ni, so bahawa kita boleh hasilkan teori ataupun untuk menghasilkan produk. Manakala model, model ni is the product that synthesis using theory. Sebenarnya daripada banyak semua produk daripada analisis ni, so kita tengok yang mana satu produk yang sesuai untuk kita jadikan satu teori. Dan teori ni lah boleh dianggap sebagai satu model. Senang cerita macam ni lah, model tu hasil daripada analisis. So maknanya model ni tidak akan terhasil sekiranya analisis tak dilakukan. So analisis lah first thing we need to do. Okay, the special analysis NGIS. So special analysis NGIS ni they allow student to a real world process. So of course special analysis NGIS, so dia berkait rapat dengan koordinat, yang mana koordinat tu dia more to real world punya location. So that's why lah GIS ni dia enhance the process of providing tool. Of course dalam GIS software dia ada banyak tool. Kamu tengok dia ada extension, kita boleh dapat customize, kita boleh dapat extension of the editing, customization of the georeferencing and all of the tools inside the GIS tu. Itu baru basic. Dia kalau kita tambah lagi programmer yang buatkan untuk hasilkan model, model traffic congestion punya model ke, ataupun slope failure punya model ke. So dia create a new one. Nantilah masa lab nombor 6, 7 nanti saya akan terangkan mana dia macam boleh create tool lah. Tapi just saya tunjuk macam mana lah, bukan maknanya secara detail. Saya tunjuklah, mungkin boleh letak dekat dalam antara tool-tool yang GIS software tu kita boleh masukkan. Nanti ingatkan saya lah nanti. Result of geographical data analysis can be communicated with map. Of course lah. So daripada data analysis ni kita boleh berhubung lah. Contoh kalau daripada Malaysia ni, kalau macam kes dulu tsunami, so
ataupun MH370 yang tu hilang kat mana. So biasa kita communicate ni maknanya daripada Malaysia sendiri dia dapat data apa. So dia boleh dapat data daripada satelit daripada Razak semua tu. Daripada situ dia boleh communicate dengan negara lain lah. So negara lain pula dia ada dia punya satelit masing-masing. So digabungkan, daripada situ dia akan hasilkan map report. Yang mana tu boleh di apa ni? So geographical model ni kalau kita tengok geographical model ni dia memang hampir menyamai dengan real world. So kalau dia buat geography model ni, kalau kita tengok 3D models yang diorang hasilkan Bandaraya Kuala Lumpur macam Street View. Kalau kamu tengok Google Street View, dia kalau seboleh-bolehnya dia nak cuba hampir sama lah, bangunan tu sama. Cuma dia mungkin nampak agak nampak macam agak animasi sikit lah. Walaupun animasi, tapi kadang-kadang ada setengah-setengah kalau kamu tengok yang terkini macam cerita-cerita kartun yang canggih-canggih sekarang ni. Dia kadang-kadang tu kita tengok macam real juga macam dia punya background dia tu macam real situation tu. Jadi yang apa ni lah, yang ada juga ilmu-ilmu contoh macam koordinat yang dia orang akan gunakan untuk dimasukkan ke dalam software lah, aplikasi masing-masing lah. Kalau yang nak buat cerita kartun apa ni, so dia akan adapt lah. So dia ada dia punya what we call as teknologi itulah. So model also must represent the certain entities. Model may be represent in words. Kadang-kadang dia boleh juga dalam model ni ada setengah tu dalam wording equation. Mana word ni dalam equation lah. So ada yang dalam entities. Kalau entities ni objek lah. Ada yang dalam bentuk reality. Reality ni maknanya contour. Bentuk muka bumi. So it can be many types of model many types of model. Kalau kamu tengok dalam literature review, kebanyakannya dalam represent words. Kalau macam contohlah yang ni yang popular lah, MC squared, yang ni digunakan kebanyakan oleh mana-mana universiti ataupun any schools, dia akan gunakan. Tapi based on dia punya kajian bidang masing-masing. Nature of model, yang ni macam tadi lah yang saya terangkan tadi. So ni discontinuity, the use of model. Model use is more convenient or is not possible to collect the information directly. Some of it maybe ni nak cerita ni, model ni kadang-kadang dia ada limitation lah. Model yang dia buat, contoh kalau dia buat tahun 1990, betul kan, mana 1910, mana mungkin kalau tiba-tiba tahun 2020 dia nak gunakan juga kan, boleh gunakan unless kalau dia update data kat dalam model tersebut. Contoh macam tahun 1990, mungkin tahun 1990 dekat kawasan tersebut tak ada lagi kompleks kejuruteraan. So bila ni contohlah kompleks kejuruteraan dekat universiti tersebut. So tahun mungkin 2003 barulah ada kompleks kejuruteraan, contohlah. Jadi dia kena update lah model yang tu, dia macam dekat satu kawasan contoh, dia kena update kan. 2003 ni masukkan dalam model dia, dia updatekan segala, ada objek, ada building, ada koordinat, daripada situ baru inconvenient, so dia boleh disesuaikan. So that's why model is used to understand what happened in the past, present, and what consequent what might be with the present or condition. Maknanya kita akan tengok yang past tu kawasan tu mungkin hutan belukar, so bila present tengok yang tu dia dah jadi kawasan yang baru lah, commercial area. Kalau kita tengok mungkin kalau macam ada yang dari kamu, kalau memang dulunya memang sejak dululah duduk kat Shah Alam,
mungkin tahulah sedikit daripada mak ayah ke atau atuk nenek masing-masing. Contohlah macam dekat Padang Jawa misalnya kan. Sekarang ni kan dulu tak ada dekat kawasan tersebut tu penuh dengan hutan belukar semua kan. Tapi kalau kamu tengok sekarang ni daripada hujung dekat Puspakom sampai kat hujung penuh dengan residential commercial area semua tu. Kita tak perlu cakap pasal Padang Jawa, kita tengok UiTM Shah Alam sendirilah. Mungkin tahun yang sebelum-sebelum ni di ATC kat kawasan-kawasan area sana kan, di ATC Dewan Agong Tuanku Chancellor kan. Kawasan dulu tu semua kelapa sawit tu. Kalau masa saya belajar kat UiTM seawal 1993. 1993. Tapi itu tak awal lagi lah, ada juga lagi yang paling awal yang sekarang ni lah, mungkin dah pencen dah. Masa dulu tu memang tak ada DATC lagi. So kalau nak pergi ke sana masa saya jadi student lah masa tu. Pergi sana gelap gelita lah sana kan. Hutan belukar lah. Bahaya juga especially kalau pelajar perempuan cukup bahaya jangan pergi sana. Tapi sekarang ni tahun dia mula mungkin 2000 berapa dah siap untuk DATC, dan kawasan-kawasan sana semua dah sekarang ni dah kurang dah tak ada memang of course lah kelapa sawit, so dah tak ada. Dan sekarang mungkin akan bertambah kemudahan lah, macam LRT yang mungkin akan siap dibina sebab tapi mungkin beberapa tahun lagi lah, sebab sekarang ni situasi COVID-19 kan, mungkin dia stop kejap ke atau mungkin dia sambung by phase. So LRT 3 kalau dah ada je, kalau tak silap saya dia berhampiran near dekat business school ke macam tu lah. Jadi bila kat situ stesen dia jadi dia jadi satu tumpuan yang cukup yang mana kalau kata waktu rehat contoh habis kelas pukul 1, so kalau katakan kelas dia pukul 5, sempat lagi lah dia nak pergi KL, naik LRT daripada stesen tu terus pergi kat KL, pergi makan ke apa kan, contoh ada apalah macam gerai-gerai kat sana yang diorang suka, lepas tu pergi balik semula ke UiTM naik LRT. Yang terbaru ni pun kalau tak silap saya dah ada diskaun lagi kan, tapi yang sebenarnya COVID-19 ni lah untuk public transport. Okay, organizing geographical data for analysis. So kita dalam geographical data untuk special analysis ni yang macam saya sebut tadi lah, dalam learning outcome tu kita ada representation raster dengan vector So kalau data layer ni kalau kita tahu, macam ingat lagi data daripada Kelang kan, kalau data layer untuk point kalau macam untuk line biasa kita dapat river, road network kita kan ada subfolder untuk data Kelang kan, 7 subfolder betul. Kalau saya boleh tunjukkan kan, kalau tak silap dalam dalam data GIS kita ada ni 7 tak termasuk JMD lah, JMD apa benda, peta asas pentadbiran perancangan penduduk alam sekitar pengangkutan. So pengangkutan ni dalamnya dia ada jalan lah. So ni contoh lah contoh yang boleh kita dapatkan untuk layer what kind of layer that we want. So it's more related with geographical features and their attribute of course. Kalau ada feature, so dia ada attribute lah, feature ni objek. Untuk jalan raya, so dia ada dia punya attribute lah, dia punya width dia berapa, dia punya length So representation of data layer ni for each feature ni attribute dia terbagi pada 2, dia ada raster, dia ada vector. So kalau untuk raster ni macam saya sebut dalam lecture-lecture lepas, dia ada image. So dia dipengaruhi oleh grid cell, Okay. Lepas tu vector ni pula dia yang kita digitize itu point, line dan polygon. So benda ni
perbezaan antara raster dengan vektor. Okay, untuk GIS analysis function, provide analysis modeling. Tak payah ni kita skip. Okay, kita tengok vektor. Vector analysis dia ada ni lah geographical query, data manipulation, topological overlay. So all of this included in vector analysis. So kita ada buffering juga. Buffering ni ditunjuk tak satu-satu. So kalau kita tengok kat sini, geographical query ni yang kita dah belajar dalam lecture nombor 7 kan. Okay, so dia akan tunjuk lah data manipulation ni macam ni. Contoh, okay, senang lah kalau kita nak cerita ni. Kalau data manipulation ni, kita ada satu image. So image satellite tu contohnya dilindungi oleh awan. Saya boleh tunjuk kat sini, dilindungi oleh awan. Lepas tu dia contohnya dia ada bangunan yang macam ni. So dia ada koordinat sini lah. Koordinat A, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. So X4, Y4 tu mana agak-agak punya kedudukan? Takkanlah tiba-tiba bentuk dia macam ni kan? Macam ni pula. Mungkin boleh jadi kemungkinan. So kalau macam tu dia ada X4, Y4 dengan X5, Y5 lah. Tapi secara tu lah mana kita manipulate. Di sini timbulnya manipulation. So kita biasanya bangunan-bangunan dekat Malaysia ni kita assume mungkin dia tak adalah bentuk macam tu, kecuali kalau komplek haji, komplek tabung haji. Mungkin bentuk ni agak unik, tapi tak keseluruhan. Maknanya untuk hampir-hampir semua average bangunan, biasanya kalau keadaan macam ni, dia macam ni lah bentuk dia kan. So kita sambung lah, dia akan jadi macam ni. Jadi kita tahu kedudukan X4, Y4, dia berada dalam kedudukan macam ni. So itulah saya yang nak diterangkan dalam semua ni lah. Dia ada reclassify, dissolve, merge. So macam mana dia nak buat tu. So by assumption they using dalam data manipulation. Topological overlay pula. Yang ni dia ada 2 layers are combined. Sebab tu saya letak dekat sini slide dia ni supaya nak boleh ingat topological overlay. Okay, 2 layer are combined. Sometimes it's overlaid. Tapi bila dia overlay tu, kita kena pastikan lah topological overlay ni biasanya dia dalam bentuk apa? Line ke, point ke, polygon. So biasa dalam bentuk polygon. Okay. So bila dalam bentuk polygon tu kita nak cari, kita nak letak polygon mana yang atas, polygon yang kecil ke, yang besar ke, yang besar sekali. So yang mana satu paling bawah kebiasaannya. Biasanya poligon yang paling besar berada di bawah sekali, paling besar. Paling bawah. Okay, good. Paling besar bawah sekali. Ya, okay, bagus. Alif, Fadilah. Dan juga yang lain So biasanya memang poligon kita tengoklah dia berasal daripada point yang paling kecil kat atas dekat layer dalam GIS, lepas tu diikuti dengan line tu kita letak bawah daripada point supaya nanti point nampak lah nanti. So bawah daripada line tu kita boleh letak poligon. Lepas tu bawah daripada poligon kita tengok poligon mana yang paling kecil kat atas lah. So besar, paling besar, lagi besar, itu paling bawah. Maksud saya paling bawah tu dalam software GIS tu lah. Kita boleh drag, kita boleh transferkan dia. Yang mana tak atas, tak bawah. Alhamdulillah. Okay. So kalau kita tengok kat sini, tengok macam ni. Point ni. Dia akan letak di atas layer town, layer what you call as area lah ni, area Shiki, Gongku, Sanju. Macam nama orang tu pula. Yalah, ni contoh lah area. So dekat situ kita ada McDonald, pizza, KFC, semuanya restoran fast food. Tak boleh amalkan juga selalu makan fast food ni. Skala lah tak ada masalah.
Okay, so line on polygon pula So biasa kalau line on polygon, so line berada di atas. So biasanya dia akan ikutlah macam geologi. Ni geologi ni, so line ni berada kat mana? So kita tahu dia berada dekat kawasan sandstone, sandstone ke, granite ke, granite ke, sand sendiri ke, dan sebagainya. Contohlah. Ada juga polygon dengan polygon. Okey, polygon on polygon ni lah kita nak tengok yang mana polygon yang paling kecil di atas, yang mana polygon yang di bawah paling besar di bawah. So macam ni kita tengok ni, so depend lah, katakan kalau watershed ni lagi kecil dia punya area daripada konti ni, maknanya dia berada di atas lah dan sebaliknya. Okay, so we finish already tadi geographical, data manipulation, then kita pergi buffering pula. Buffering ni, buffering ni senang lah. Ya maksud saya memanglah bagi saya, bagi kamu, kita nak tahu buffering ni contoh kalau kita ni contoh mudah lah. Kalau kes kan COVID-19 kan. Ni COVID-19 kat rumah, perumahan lah. Contoh kalau perumahan dia kat sini, so kita ada satu ni rumah ni berderet lah. Rumah ni. So contohlah kita nak jadikan cerita ada seorang penduduk ni kat sini dia kena positif COVID-19 lah. So apa yang berlaku kat sini, so dia akan biasalah kementerian dia akan letak kawasan ni, area ni lah, maknanya ni digelar sebagai kawasan red zone lah. Tapi macam mana dia nak letakkan kawasan red zone ni dengan jarak tertentu ni? Macam ni. So dia dipanggil sebagai buffer zone lah ni. Ni zone ni lah yang perlu dia tengok lah, maknanya daripada sini, so dia akan buat buffer zone. Buffer zone, so kat sini adalah zone warna red zone lah. So semua kat sini akan diperiksa lah. Manakala kalau kata luar daripada sini, contoh kalau kata luar daripada sini, contoh dekat sini, mungkin tak perlulah. Sebab dia dah luar daripada area dia tu. So kat sinilah mainkan peranan buffer zone. Buffer zone ni kalau dalam GIS tu amat mudah, dia boleh identify berapa meter, ikut prosedur lah. Maknanya ikut prosedur ni dia bergantung kepada mana-mana guideline. Kalau kena ada orang kena nyamuk Aedes, kena denggi lah misalnya. So kalau dia nak buat fogging kan, fogging tahu yang dia sembuh tak pasal-pasal, tapi dia kena maklum awal lah. Orang tengah makan, minum, tiba kena fogging kan, tak pasal-pasal kan. Fogging tu yang sembuh kan. So dia akan ikut juga buffering juga. Contoh, yang ni dia bagi contoh-contoh lah. Macam highway, berapa protect zone, ni service zone dan semua ni. So buffering pun dia ikut juga. Kalau macam point tu dia ikut diameter ni lah. So dia akan ikut diameter ni berapa. Dia punya ni. Tak kisahlah lawan jam ke ikut jam ke kan. Tapi dia ikut diameter. Kalau buffering line pula ni sungai contoh, dia akan tengok berapa pula dia punya width dia tu. Contoh kalau berlaku contohlah macam ada orang buang racun, toksin ke ataupun industrial area. So dia nak kena tahu juga sepanjang perjalanan tu berapa jauh, takkan semua dia nak ni kan. So dia ada kawasan-kawasan tertentu tu dia kena buat pembersihan tu, dia takkan dia nak buat satu sungai tu daripada Kelang sampailah ke Kuantan kan. Jadi dia ada limitation tu lah. Itulah kita panggil sebagai buffering. Dan juga kadang building. Building ni pun kalau kata kawasan ni dijadikan sebagai satu kawasan yang positif ni kan. Jadi kita kawal lah, kontrol. Kita letak ni buffering ni. So kita nak tahu, kita melalui prosedur lah berapa jarak dia. Pada situ kita boleh tahu. Yang luar daripada itu tak dimasukkan lah. Buffering. Saya nak tanya kalau macam building baru nak buat construction kan ada pagar penghadang tu kan, tu dia kira buffering juga lah tu. Kalau ada yang penghadang tu, maknanya dia dah ikut prosedur lah. So maknanya prosedur dia,
kalau ikut daripada mungkin construction punya management punya ni kan, dia kena pastikan jarak daripada construction tu itu kawasan yang mungkin in term of safety lah. Jadi mungkin ada yang dia buat tu tak perlukan GIS, tapi kalau ada yang dia nak buat GIS pun bagus juga macam ada tadi ni kalau kata buffering, ni buffering yang lain. Contoh macam ni lah, dia nak buat construction dekat sini. Ni contoh bangunan baru ni kan. Jadi yang ni warna merah ni bangunan baru, jadi dia ada jarak dia ni. So pagar tu dia kena distance ni supaya kalau apa-apa berlaku, kalau kata batu-bata jatuh tu, so mengikut pengalaman lah, analisa yang telah dibuat ni, jarak ni adalah jarak yang sesuai. Dia tak adalah buat sampai dekat 1 kilometer jadi jenuh dekat kan. So dia ada dia punya itulah, orang kata sesuai lah, memang amat sesuai supaya tidak, dari segi costing pun berat juga kan, jadi dia kena betul-betul manage berapakah jarak. So from the previous research, construction pun dia ada juga research sebelum-sebelum tu. So dia nak buat kajian, yang tu ada jarak yang sesuai. Yang tu boleh kita anggap sebagai buffering juga, Alif. Okay, good question. Okay, soalan-soalan lain kalau sama-sama itu tanya juga tak ada masalah. Boleh tanya masa saya explain ni lah. Okay, yang tu pasal vektor. Okay, yang tu yang dia pentingkan dalam vektor analisis ni, dia pentingkan yang ni yang kita dah belajar masa lecture nombor 7 tadi sebelum ni. So data manipulation kalau berlaku macam assumption building, kita boleh dilindungi oleh awan ke dan sebagainya. Nampak kita boleh ambil salah satu koordinat hujung dia tu based on kita punya. Kalau kata kita tak dapat juga, kita kena pergi ke tapak lah. Dia tengok betul-betul bangunan tu, rupanya bangunan tu dia rupanya tak bentuk macam tu, lain. Jadi kita kena setkan balik lah. So ada topological overlay, kita tengok layer mana, ikut point sampailah kepada polygon yang paling besar. Buffering kita baru belajar tadi. Okay, terrain analysis ni, ini dengan network analysis ni, ini lecture yang seterusnya. Ini akan beritahu kemudian lah. Sebab dia ada, kalau tak salah saya lecture nombor 10, ini sekarang ni lecture nombor 8, 9 dengan 10 lah. 9 terrain analysis, 10 network analysis. Itu yang lecture yang seterusnya. Okay, kita pergi pada raster analysis function. Okay, senang cerita, raster analysis function ni dia terbagi pada 4. Dia ada local, zonal, focal dengan global. So biasanya local tu adalah yang paling kecil lah. Dan manakala global tu, global, nama pun global kan. Jadi dia adalah yang paling besar sekali. So kita nak mudahkan dia, kalau kita tengok local function, dia ada formula dia. Daripada sini dia boleh identify through graph ni. Siapa yang saya nak, ni equation lah yang dia masukkan dalam GIS, macam ni dia nak identify local, zonal, focal dengan global tadi. Apa yang saya nak tekan kat sini, kedudukan dia tu. Okay, yang ni tak apalah, kamu faham yang ni ada formula-formula yang digunakan oleh programmer untuk memprogramkan equation semua ni, boolean ke apa ni semua, dimasuk coding ni, semua dalam GIS. Nanti tak berapa sangatlah dalam apa yang kita belajar ni. Yang penting kamu faham yang dia gunakan. Yang paling penting sekali adalah kita nak tahu local zonal function ni kat mana kedudukan dia. Kalau kamu tengok kedudukan dia tu macam dekat sini ni, dia sebenarnya bermula daripada, saya buatlah, saya buat yang baru ni. Dia macam ni. Kalau local ni, dia biasanya yang paling kecil lah. Contoh kalau kata global, global katakan macam ni saya nak cakap ni, kalau global contoh Shah Alam. Shah Alam. So dalam Shah Alam dia ada apa? Dia ada section kan? So dalam Shah Alam ni, so dia akan ada focal function, section 1. Section 1 ni kat mana? Kat UiTM lah section 1. Jarang sebut section 1 lah. Ada member tanya, jom kita pergi section 1. Paling kuat pun section 2 kan. UiTM lah tu. Section 1 sampailah kepada section berapa Shah Alam ni?
Rasa dalam 30 lebih lah, 30 berapa, tak pasti. So dalam Shah Alam ni, global, dia terkandung section 1 sampai section 30 lebih. So dia setiap section, dalam section pula ada apa? Zonal lah. So dalam section ni kita ada zonal ni, maksudnya dalam section tu, section 1 ni, UiTM misalnya, dalam UiTM kita ada apa? Kita ada bangunan lah. So kita ada building pula. Kata kita nak pergi mana? Building Faculty of Civil Engineering, building of Architecture, building of sekian-sekian. Yang tu. Okay. So dalam building ni pula, kalau kita pergi local function ni, yang paling kecil ni, dia ada apa pula dalam building? Contoh katakan kita ambil Faculty of Civil Engineering, kompleks kejuruteraan lah. Dan kompleks kejuruteraan dia ada apa pula? Dia ada bilik pensyarah, so dia ada blok, blok lah, dia ikut blok pula. Senang cerita blok lah, sebab bilik pensyarah ni terlalu kecil sangat. Dia kecil lagi daripada tu. So dalam building ni dia ada blok. Dia ada blok 1, 2, 3, 4 for example. So dia ikut macam tu. Maknanya daripada global besar, so focal kecil sikit daripada tu, lepas tu makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kita ambil pendekatan lain pula. Contoh kalau kata kita tak nak ambil Shah Alam, mungkin Shah Alam ni kita anggapkan Shah Alam ni jadi lokal pula. Macam mana? Apa yang terjadi? Kalau kata kita, sebab benda tu dia boleh ubah lah, ambil ikut apa ni. Tadi kita ambil global Shah Alam kan? Sekarang ni Shah Alam jadi lokal. Ni kita pergi daripada bawah ke atas pula. So kalau Shah Alam ni lokal, apa zonal dia agak-agak? Selangor tu. Yes, Selangor kan. So dalam Selangor dia ada Shah Alam, dia ada Selangor. Hulu, dia ada Kelang, lepas tu dia ada apa lagi, Hulu Selangor. So dia ada dalam Selangor lah. Saya tak ingat lah dalam Selangor kan. So dalam Selangor ni, so focal function apa? Dia ikut negeri pula kan. Malaysia ke? Malaysia, yes, Malaysia. Ni dia ada kira paling besar lah ni. So dalam Malaysia tu adalah Asia ataupun mungkin satu dunia ke macam tu. Nampak dia punya kedudukan dia tu daripada besar sampai ke kecil. Macam tu. So ini saya ambil satu contoh ni macam agak besar. Tadi macam Shah Alam saja kan. Contoh kita ambil yang paling kecil pula. Contoh yang paling kecil tadi, kalau kita tengok dekat tadi tu, paling kecil kalau kata global function ni, kita cakap lah building of complex kejuruteraan saja. Kejuruteraan UiTM lah. So kalau ni yang paling besar, so of course lah building kejuruteraan ni dia akan terbagi pada blok pula kan. 1-4. Tadi macam lokal je blok 1-4 kan. So blok 1-4 ni pula dia pecahkan lagi. So dalam dia ada apa? Kan ada classroom lah, bilik pensyarah, lepas tu bilik mengajar kan. So dalam tu ada lagi kecil. So kita boleh katakan meja, tempat kerusi. So dia makin kecil macam tu. So ini nak ceritakan dalam state analysis function lah. Dalam local function dia ada formula, special ni, average, merge. Kita tengok ni zonal function, semua ni. So prinsip dia. Okay, focal, global function. Tadi kita tengok focal dan global besar. Focal dia makin kecil. Dia ada parameter ni. Contoh kalau kamu tengok ni, ni problem addressed by focal function. Mana kalau kata focal function dekat dalam global. So contoh kita nak identify apa ni, fire station. So fire station ni dia dalam global, dia boleh radius kalau ikutkan kat sini, kalau tidak mengikut apa ni kajian mereka lah. Kalau kata 5 km tu masa yang cukup baik lah untuk apa ni nak panggil apa bomber punya ni lah, lori ke, bukan lori dia punya ni Truck je. truck masih adalah truck. So kalau dia nak pergi tu, so setakat 5 km lah, yang tu paling
paling terbaik lah. Kalau lebih daripada 5 km takut bangunan tu dah hangus dah. Takut macam tu lah. Sebab apa, kadang-kadang kita risau juga kan. Itu bila tu berlakunya kebakaran, bila orang telefon dia, jadi dia akan tengok lah dekat kawasan mana. So kalau kata kawasan dekat contoh kat sini, so dia boleh, kalau kata kawasan terbakar dekat sini, okey lagi lah. Sini terbakar kan. Kalau kawasan terbakar kat sini, so stesen bomba yang lain pula akan ambil alih untuk pergi kat sini. Supaya tak akan berlaku peristiwa-peristiwa kalau kita tengok pernah terjadi macam rumah tahfiz dulu, apa kes-kes macam tu kan. Dia lambatnya mungkin tak tahulah, mungkin itu mungkin lain isu lah. Yang penting bila berlaku kebakaran, faktor-faktor yang distance lah. Kalau kita tengok distance tu, ini contoh parameter jarak lah parameter lain tu macam lambat telefon semua tu mungkin lain pula faktor dia kan. Tapi yang ni sedikit sebanyak dia membantulah pergerakan truk bomba tersebut nak pergi ke sana, berapa panjang, berapa jauh, supaya dia tidak sekurang-kurangnya bangunan tu tak adalah hangus habis dia punya bangunan dah tak nampak dah habis. Kalau kata orang-orang kat dalam tu tak dapat diselamatkan, itu memang agak bahaya. Jadi proses kat sini fokus dengan global tu, so dia nak tengok dia punya buffer. Ni pun dia boleh katakan buffer jugalah kawasan yang tu. Tu kalau kamu tengok tu, kalau macam orang nak bersalin misalnya kan, kalau bersalin normal tu biasanya jarang kalau contoh yang dia tinggal area sini sekejap, tak apa warna tu sangat. Kalau katakan dia tinggal kat sini tu, tak mestinya hospital tu, contoh ni hospital ni, tak mungkin dia nak pergi ke sini, kecuali kalau dia request lah. Saya tak tahulah, mungkin sebelum ni dia pernah pergi kat hospital ni atas sebab hospital ni dia tak dapat nak cover ke jadi kemungkinan boleh lah. Tapi kalau macam situasi yang biasa, kalau berlaku dia nak hampir-hampir nak bersalin ni contohlah so dia kena refer dekat hospital yang paling dekat lah. Sebab tu kadang hospital tu dia akan tanya dulu kan, macam dia tanya yang ni tinggal di mana, jadi seharusnya bersalin di mana. Kalau keadaan-keadaan yang tak dapat dielakkan, macam dalam perjalanan nak raya pernah jadilah, kalau macam nak pergi raya tu tiba-tiba dia balik Terengganu, dah bersalin dekat Terengganu, nak buat macam mana kan. Itu contohlah. Jadi yang ni adalah normal lah, situasi yang normal dan juga adalah contoh-contoh lain selain daripada fire stage case kebakaran kalau kata orang nak bersalin, ada juga situasi-situasi lain yang boleh diambil kira. Contoh special search ini koordinat dan kita nak identify, mesti kita akan target cell on focal grid. Okey, yang ni dia akan menggunakan formula lah formula. Okey, kita boleh tengok nanti dalam lab 6-7 lepas ni 10, kita pun jam dah menunjukkan 10 suku tapi kita pergi tengok yang sikit lagi contiguity. Contiguity ni keadaan yang bersepadan atau bersebelahan contiguity. Contoh macam kes macam ni, kalau katakan kedudukan image dia lah. Kalau kita tengok kat sini image yang ni kalau tengok kat sini tak tebal sangat dia punya okey. So kalau kita tengok kat sini image yang satu ni macam ni. Okey. Okey, tak apa. So kalau kita tengok yang kat sini, dia image nombor 1 ni dia hampir menyamai dengan image yang nombor 2 ni Kalau kita tengok kat sini, in term of dia punya pixel ni pun hampir sama. Contoh karakter yang sama tu macam hutan. Kalau belah Kuantan, saya ambil contohlah hutan A lah misalnya.
So kalau mungkin dekat kawasan Kuala Terengganu pula, dia pun hutan hampir sama juga image dia. Jadi mungkin kita boleh ambil pendekatan lah sebagai contiguity. Itu sebagai contiguity yang mana dia punya pixel tu hampir menyamai karakter dia tu. Jadi itu kita sebut sebagai contiguity. Proximity berhampiran. Ini kita tengok based on length of the shortest path lah. Dia punya keyword dia tu length of shortest path. Kalau kita tengok dekat sini, kalau situasi A nak ke B, ada kalanya kalau kata kita tengok proximity analysis ni, dia boleh terus sebab kita tengok counter line dia hampir sama. Dia punya level tu. Maknanya dia boleh melalui lah. Tapi kalau kata dia ada barrier, contoh kalau macam kita nak buat jalan, so kalau kita nak buat jalan tu biasanya kalau absolute barrier ni terhalang ni, kalau katakan dekat kawasan tempur, kawasan tersebut tu dia ada macam kawasan gunung ke, kawasan bukit. So ikut cost lah. Mungkin kamu dah pernah belajar kan costing dalam construction bill of quantity macam tu. So kita nak tengok cut and fill tu. So kita kena pastikan sama ada kalau kita nak buang kita bukan nak buang bukit tu kan. Mungkin kita buat terowong ke apa kan. Jadi kita tengok kos mana yang paling efektif. Dia bergantung lah. Kalau kata bajet tu banyak, okey lah. Tapi kalau kata bajet tu kurang, tak berapa efektif lah. Kalau katakan dia gunakan costing agak tinggi, so better dia buat divert pergi ke situ. Macam tu contoh. Jadi dia memainkan peranan juga tu, memainkan peranan ni. Okay, so special analysis procedure, so kalau ikut sebelum kita nak buat kajian terhadap special ni, macam tadilah kita nak tengok in term of vector, raster tu. So kita kena, ni macam FYP jugalah ni, kita kena establish dulu objective, what kind of objective that you want to make before you want to make special analysis procedure. So we need to prepare the data, we need to perform special operation, what kind of special operation, buffering ke kita nak buat, identifying ke sahaja. So prepare derived data for tabular analysis. So yang ni kita kena juga macam derived data ni from the equation lah. Contoh macam kalau traffic volume tu kita buat analisis, so daripada situ, ataupun traffic speed contoh, so daripada situ kita boleh derive data untuk dapatkan mean speed. So kita, itu salah satulah contoh. Perform the tabular analysis, ni kita tengok juga daripada mana-mana. Contoh saya bagi speed, kita tengok pula speed dekat mana, dekat area Selangor, dia punya mean speed macam mana, sama tak dengan mean speed dekat Seoul, Korea. So contohlah dia nak tengok macam mana perbezaan the characteristic of driver. Evaluate the interpret the result, so kita boleh pula evaluate daripada result yang dihasilkan dalam analisis and refine analysis as needed. So actually yang ni semua ni yang kamu pernah belajar dalam FYP actually. Sedikit banyak secara tak langsung kamu pernah buat tengah buat FYP juga ni kan. Ini yang canggihnya FYP sekarang ni, FYP online. Saya tak pastilah macam mungkin kita akan buat presentation melalui online ni agak canggih juga kan. Untuk semester ni agak menarik juga boleh cuba. Saya rasa lebih kurang macam ni jugalah. Cuma yang hadir tu dalam panel 2 orang dengan orang dia lah. So mungkin guna Google Meet yang sama, link dia. Cuma bezanya nanti yang orang nak presenter lah, dia akan in out, tukar-tukar lah. Macam tu. So dia kena ada seorang lah yang in charge kot, coordinator FYP macam tu. Mungkin bawah dia lah. Okay, so sikit banyak saya rasa dah habis pun untuk lecture nombor 8 ni. So hopefully that you understand about the special analysis, and also lecture 7 tadi about the query analysis. Ada soalan before we
Kita rehat kejap. Mungkin kita sambung, kita rehat sekejap lah, relax kan. Tak adalah terus stres kan. Okay, kita rehat, kita sambung 10.30 nanti. Sebelum tu ada soalan berkenaan dengan lecture yang ni? Faizal? Dah. Tak ada saya. Tak. Ada itulah, tengok macam unmute saja kan. Tak apa. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita sambung kejap lagi 10.30 kamu bolehlah download lab nombor 6 dengan lab nombor 7 nanti kita tengok nanti. Okay, so saya mutekan dulu mic, so kita sambung 10.30 nanti Okay.
Okey, so ada berlaku tadi, anak saya tadi kot main-main terus terhilang, terleft pula. Ya, Assalamualaikum semua. So we still continue lah kejap kita apa ni tutup sekejap.